إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hari ini 7 Rajab 1436 Hijrah bersamaan dengan 26 April 2015. Kita teruskan pengajian kita berkaitan dengan qawaid fiqhiyah berdasarkan kepada kitab Al-Qawaid wal Usul Al-Jami'ah wal Furuq wa Taqasimul Badi'atun Nafi'ah karangan Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Hari ini kita teruskan dengan kaedah yang ke-54. Okey, kaedah yang ke-54. Okey. Al-ibratu fil muamalat bima fi nafsil amr. Al-ibratu bil muamalat ataupun fil muamalat bima fi nafsil amr. Pemberat dalam muamalat adalah apa yang sebenar dalam urusan. Okey. Huraiannya kita bacakan terus. Termasuk dalam kaedah ini, jika seseorang berurusan dalam satu urusan di mana dia merasakan dirinya memiliki hak pengurusan dalamnya, sama ada dengan pemilikan, perwakilan dan sebagainya. Kemudian selepas selesai pengurusan ternyata dia tidak ada hak pengurusan, maka akad adalah tidak terlaksana. Maknanya akad itu adalah akad yang tidak sah. Okey. Jadi ini satu kaedah, masih lagi satu kaedah usul, okey, qawaid ataupun kaedah fiqh. Ya, kaedah fiqh berkaitan dengan urusan muamalat. Okey, dan bila kita sebutkan muamalat ini, maksudnya interaksi antara sesama manusia. Ya, sesama manusia. Kalau kita ada sesuatu urusan, kemudian kita menguruskan urusan itu, ya, dan kita merasakan bahawa kita ada hak, sama ada kita itu hak kita, milik kita ataupun diwakilkan kepada kita. Okey. Tiba-tiba kita pun uruskan dan akhir sekali tiba-tiba tidak sah benda tu. Maknanya kita tak memiliki. Okey. Dan kita tak diwakilkan. Okey. So mungkin kadang-kadang salah faham. Salah faham mungkin dalam bila disebut dalam tak tahulah, kebanyakan salah faham sekarang ni dalam apa? Dalam dunia internet kan. Betul tak? Okey. Kalau tanya balik semula, oh typo. Betul tak? Okey. Apa khabar jadi apa? Tak tahulah apa, kadang-kadang kata-kata yang pelik-pelik kita tekan keluar, kita tak tengok, la ilaha illallah kan, pelik kataan tu. Okey. Dan kadang-kadang intonasi tak ada dalam dunia internet ni menyebabkan orang tak faham kita punya kata-kata kan. Maksud kita tak letak koma, sepatutnya ada koma. Kan? Okey. Jadi bila berlaku kesilapan, okey, antara yang akan berlaku ialah seorang tu rasa dia ada hak. Kan, ini kamu punya. Kan? Okey. Jadi mungkin tak letak tanda soal. Ini kamu punya, kan? Dia tak letak tanda soal. Oh, iya ke? Dia pun ambil guna apa semua, dah habis dah. Seminggu lepas tu baru mana pergi benda tu? Dah kamu cakap ni saya punya? Tak, saya tanya. Dah tak ada tanda soal. Tak ada tanda soalan, habislah benda tu. Kan? Okay? Mungkin duit ke apa ke. Jadi kalau dia merasakan itu milik dia, berdasarkan dia merasakan benda tu dah berpindah milik dengan kenyataan, okay? Tiba-tiba sebenarnya tidak, kerana tersilap. Kan? Dia mungkin ini kamu punya, lepas tu dia tak letak tanda soal lepas tu, tanda soal tu dia apa? Tak
tak dihantar kerana kredit dia habis. Kan? Kredit dia seminggu lepas tu, masa duit dah habis dah kan, baru keluar benda tu. Ni tanya apa ni? Kan, tanya tu lah. Oh, bukan bagi, tak bagi tanya. Habis kan. Jadi dalam urusan begini contohnya akan dilihat kepada apa yang sebenar dalam urusan. Okey, bukan apa yang disalah faham. Bukan apa yang disalah fahamkan. Okey. Dekat sini berkenaan dengan perkara ini jugalah, kalau kita perhatikan akad nikah kan. Jadi akad nikah ni pun satu masalah juga. Kadang-kadang orang yang tidak tidak berhak mengakad nikah, tiba-tiba dia mengakad nikah. Okey, dia tak berhak mengakad nikah, dia tak berhak jadi wali. Okey, dia mewakilkan pada pihak lain untuk menjadi wali. Untuk ialah menjadi wakil. Okey. Sedangkan dia tak berhak mewakilkan. Masalah tu kan, masalah. Okey, sebab tu kena kenal pasti betul siapa yang berhak menjadi wali, dan kalau dia nak wakilkan kepada pejabat agama, dia kena wakilkan. Okey, pihak yang berhak mewakilkan. Tapi kalau pihak yang tak mewakilkan, jadi sah tak? Okey, dia tak berhak, tak ada autoriti dia. Bukan barang dia bagi ke orang. Okey. Begitu juga sebaliknya, jika dia merasakan dia tidak memiliki hak pengurusan, kemudian ternyata dia memilikinya, maka pengurusannya adalah sah. Ini kerana perkara yang diberatkan ataupun diambil kira dalam urusan muamalat adalah apa? Adalah apa yang zahir daripada segala urusan, tidak seperti urusan ibadat. Okey. Jadi apa yang zahir, apa yang sebenarnya, itulah yang kita kira. Okey. Jadi terbalikkanlah benda tu. Mungkin macam tadilah, ini kamu punya, tanda soalan kan, tak sempat jawab, kredit bil apa semua ini. Lepas tu dia pun uruskan benda tu, dia buatlah kan. Dia kena buat sesuatu pada duit yang ada ni, okey, yang dimiliki oleh kawan dia. Jadi dia pun dan memang perjanjian kena buat pada hari sekian-sekian, tapi nak buat apa terputus. Dia pun buat kan, okay. Dalam keadaan dia mungkin ada rasa bersalah lah apa semua kan. Jadi akhirnya ternyata yang memang kawan tu nak bagi. Okay. Jadi kita akan lihat apa yang sebenar dalam urusan. Okay, bukannya apa yang dia rasa kan, bukannya apa yang dia mungkin tak yakin dengan perkara tu. Okey. Baik. Kaedah yang ke 55, kaedah 54 ni rasanya dia pendek je kan. Jadi rasanya Syekh pun tak urai panjang, kita pun tak urai panjang sangatlah. Kan mafhum insya-Allah. Kalau ada soalan boleh tanya. 55, la uzra liman aqarra. Tiada uzur bagi orang yang mengaku. Tiada uzur. Uzur ni maksudnya apa? Tiada alasan. Tiada alasan yang boleh diterima bagi orang yang dah mengaku. Okey. Yang ni kena berikan sedikit perhatian. Ini adalah kerana, maksudnya kaedah ini begitu. Kenapa? Kerana pengakuan merupakan bukti yang paling kuat. Mana kita ada bukti-bukti lain kan? Bukti macam contohnya rakaman. Boleh jadi bukti tak? Boleh tak boleh? DNA boleh jadi bukti tak? Apa lagi ya? Kesan apa dia? Cap jari dan sebagainya lah. Petanda-petanda tu boleh jadi bukti tak? Okey. So itu adalah di antara bukti-bukti yang masih lagi boleh dibincangkan. Tetapi pengakuan adalah satu bukti yang paling kuat. Okay, cuma kat sini kita kena bacakan lagi. Segala bentuk bukti yang lain adalah diterima kesilapan padanya. Kalau ada kesilapan diterima lagi, maksudnya boleh tarik balik lagi. Okey. Adapun jika seorang mukallaf yang waras mengaku terhadap dirinya berkaitan harta atau sesuatu hak,
terbina atas pengakuan ini tuntutannya. Maknanya kita ambil kira pengakuan itu dan kita laksanakan pengakuan itu. Okey, maknanya kalau dia mengaku tersilap, dia mengaku apa dia? Dia mengaku okay, dalam masalah bila dalam qada kan, bila datang ke hakim akan tanya soalan kan, akan tanya soalan ni siapa punya, okey, bila bagi apa semua. So dia cakap, dia mengaku, okey. Jadi dalam masalah ini, kalau satu dia mukallaf, yang kedua waras, okey, kalau dia mengaku terhadap dirinya, okey, bahawa dia telah mengambil sesuatu ke apa ke, okey, ataupun dia telah berikan sesuatu, okey, perihal harta ataupun sesuatu hak. Hak ni maksudnya macam hak, ialah hak untuk hak. Dalam ni ada hak tak? Ada hak tak kat sini? Ada kan? Hak apa? Hak cipta. Kan? Betul. Kita belilah air ni, tapi hak cipta nak buat air ni boleh tak? Saya dah beli dah air ni, jadi saya nak buat macam ni juga. Boleh tak? Tak boleh kan? Itu namanya hak. Tapi air tu hak siapa? Maknanya milik siapa? Bila kita dah beli, milik kita lah. Tapi hak untuk nak buat macam ni, sebiji macam ni, hak siapa? Hak syarikat ni lah. Syarikat apa ni? Kan? Carilah syarikat apa? Mufas. Syarikat ni lah yang berhak untuk nak ulang cetak ke? Ulang apa? Ulang keluarkan balik semula lah. Okay, benda ni. Okay? Nak ulang buat semula. Dengan itulah. Kan? Jadi kita tak boleh kata saya dah beli benda ni, jadi saya boleh buat macam ni. Saya dah beli benda ni, boleh minum air tu, boleh guna botol tu, tak apa. Tapi nak guna macam ni sebiji, buat balik tak boleh, kerana itu adalah hak. Jadi katakanlah Mufas dia kata dia bagi. Hak ni diberikan kepada saudara. Kan? Tiba-tiba dia kata, saya terlupa ataupun saya menipu sebenarnya. Kan? Tak adalah dia kata gitu, tapi contoh kat sini, saya telah menipu atau lupa atau tersilap. Dia silap, dia tengok muka kita, dia nampak, dia ingatkan muka kawan dia. Kan? Okey, bila jumpa tu, kita pun ambil kan. Okey, tak apalah, yang pentingnya ini adalah dikira sebagai tiada uzur bagi orang yang dah mengaku. La uzra liman aqarra. Okey, tiada uzur bagi orang yang telah mengaku sesuatu harta atau sesuatu hak. Okey, jadi bila dah ada pengakuan, hukum akan dikira mengikut pengakuan, tuntutan pengakuan itu. Okay, saya berikan kereta ni. Saya mengaku saya telah beri. Lepas tu esok saya sebenarnya tak mengaku, saya tersilap. Okay, dia tak boleh dah. Kalau dia waras, dalam keadaan waras apa semua, kalau dia dalam keadaan tertekan, mukrah dan sebagainya, itu cerita lain. Okay, tapi masa cakap tu dia dalam keadaan yang waras. Bukannya masa cakap tu dalam keadaan yang dipaksa. Okay, masa cakap tu dia memang tersilap. Okay, masa cakap tu dia waras, mana dia tidak, dia berada dalam keadaan yang sedar. Okey. Ini kerana telah sabit daripada, maknanya telah terdapat dalil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda telah berkata, innama aqdi binahwi ma asma'. Sesungguhnya saya menghukum mengikut apa yang saya dengar. Okey, hukum adalah dengan yang zahir. Okey, jadi kita bila dah dapat sesuatu yang zahir, kita akan ikut yang itu. Semua masalah-masalah iqrar yang begitu banyak itu dirujukkan kepada dasar ini. Apa sahaja masalah, maksudnya masalah yang berkaitan yang menyebabkan perselisihan antara dua pihak dalam muamalat ataupun dalam urusan, okey, interaksi harta dan hak, okey, kita kembalikan kepada kaedah ini. Okey. Kat sini kita boleh cuba memahami bahawa Syekh menyatakan perihal harta atau sesuatu hak. saya tak belum keluar sebelah lagi, masih sini lagi. Okey. Harta atau hak. Okey. Tetapi kalau berkaitan dengan urusan hudud, okey, zahirnya tak termasuk kat sini. Okay. Contohnya kalau macam ni lah, benda-benda gini kan, saya dah, dia tanyakan awak dah bagi kat dia, dah bagi dah. Masa dia cakap tu dia tak ada apa-apa. Esok baru dia tarik balik semula. Dalam keadaan dia masa cakap tu adalah dalam keadaan waras. Dalam keadaan sedar dan waras. Okey.
Kalau dia cakap tu pun memang ada unsur-unsur nampak dia tangan menggeletar ke apa ke, maknanya tertekan ke kan. Ya, kadang-kadang orang bila marah mungkin apa kalau marah jadi apa? Nampak urat-urat dia kan. Kalau takut, pucat, benda-benda tu mungkin boleh diambil kira. Tapi kalau dia datang dalam keadaan yang tak ada masalah, tak ada hal. Okay, tak ada satu dia panggil perkara yang menolak apa? Yang menolak pengakuan dia. Okey. Jadi benda tu pengakuannya akan diterima. Berbeza dengan sekiranya keadaan ataupun hukum itu berkaitan dengan hudud dan sebagainya. Kan? Berdasarkan hadis yang Ma'iz yang datang untuk mengaku dia apa? Dia telah berzina. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghukum rejam ke atasnya, dan bila dia lari ada seorang baling tulang unta kena pada dia, mati. Dan bila sampai berita itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda telah mengatakan, halla taraktumuhu, kenapa tidak kamu tinggalkan sahaja. Okey. Jadi itu kita boleh asingkanlah daripada perbincangan kat sini, insya-Allah. Okey. Kaedah ke-56, yaqumul warithu maqama muwarrithihi fi kulli shay'in yata'allaq. Pewaris bertindak di posisi muwarris dalam semua perkara yang berkaitan. Okey. Maksudnya orang yang mewarisi ni yang masih hidup lagi lah. Okey. Dia akan berada di tempat muwarris, iaitu orang yang mewariskan, orang yang dah mati. Bila orang tu mati, dia mewariskan harta kepada pewarisnya. Betul ya? Okey. Dalam semua perkara yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan harta pusaka itu. Boleh? Huraiannya, ini kerana bila mati seorang mayit, okay, bila mati seseorang yang beriman ni, okay, dan berpindah, dia jadi mayit lah kan, okay, mayat dah, dan berpindah hartanya kepada pewaris-pewarisnya. So bila mati tu automatically semua hartanya akan berpindah kepada pewaris-pewaris, iaitu apa sahaja yang ditinggalkannya merangkumi objek, harta maupun hak. Okay. Ada benda-benda yang fizikal, okay, harta dan hak. Jadi pewaris menjadi naib ataupun wakil kepada muwarrisnya, iaitu yang si mati. Okay. Dalam segala peninggalannya, dalam segala apa yang ditinggalkan, okay, oleh si mati tadilah. Justru dituntut daripadanya segala hutang yang berkaitan dengan maurus, orang mati yang diwariskan. Kalau ada hutang, minta kat siapa? Minta daripada pewaris. Okey. Pewaris tu bayar hutang menggunakan apa? Duit si mati. Okey. Lalu pewaris hendaklah melangsaikan hutang-hutang si mati dan melaksanakan wasiat-wasiatnya jika dia tidak mempunyai pemegang wasiat. Maksudnya dalam keadaan kita ada pemegang wasiat, kita lantik seseorang untuk menjaga wasiat kita, dialah yang uruskan. Mungkin dia tu bukan pewaris kita, kan, dia akan uruskan syarikat ke apa kan. Sekarang ni kan ada apa dia? Amanah raya dengan wasiah shop apa benda tak, kan? Okay, benda-benda gitulah. Maknanya pihak-pihak yang memberikan khidmat tersebut, kita pun ambil khidmat tu, dia orang akan uruskan semua. Okay, dia dah ada rekod dah, siap siapa pewaris kita yang boleh ambil harta kita berapa banyak. Elok kita mati je, kan, dia akan panggil semua, dia akan bagi semua. Okay? Tapi kalau tak ada yang tu, siapa akan buat? Pewaris itu sendirilah. Dan pewaris yang paling layak ialah pewaris yang layak buat lah, kan. Maksudnya jangan bagi yang budak-budak ni buat, kan. Okay? Habis dia boleh mainan semua, kan. Okay? Maksudnya bagilah yang ada akal sikit, kan, ada akal sikit yang akan menguruskan, bagi pada siapa. Okay? Didahulukan apa? Hutang dulu. Okay, lepas hutang, wasiat pula tak boleh lebih daripada 1/3, kan, dan sebagainya lah. Okay. Itu satu kenyataan yang membawa maksud
pewaris ni bukan kerja dia ambil duit dia ataupun ambil harta sahaja. Jangan ingat pewaris ni dia tunggu mati dia ambil duit semua. Tak, dia kena ada lagi urusan lain. Sebelum nak ambil duit tu, hutang. Kalau hutang tu habis semua, jangan pergi maki pula kan. Tak? Dia nakkan duit tu sebenarnya tiba-tiba hutang tu sendiri dah mengambil semua harta tu. Harapan dia tadi, duit banyak, tiba-tiba dah tak ada. Alamak kan, kenapa lah macam ni, dia tak guna lah apa semua. Tak, dia tak boleh gitu. Pasal itu adalah satu urusan yang berkaitan dengan perkara ni. Okay. Pewaris juga berhak berurusan dengan urusan harta pusaka walaupun jika maurus mempunyai hutang. Dengan syarat pewaris menjamin untuk menyelesaikan hutang yang berkaitan dengan harta pusaka. Faham tak? Maksudnya sekarang ni ada harta pusaka yang banyak. Okey. So boleh tak kita nak uruskan dulu sebelum kita tahu ada hutang? Boleh tak? Jawapannya boleh dengan syarat. Faham? Dia contohnya dia ada dia ada nak letaklah duit lah senang. Dia ada duit banyak. Berapa? Kalau banyak duit ni berapa? 1 juta ke? Banyak kot lah. Kan? 1 juta. Okay, boleh tak dia nak uruskan dulu 1 juta ni? Jawapan dia boleh dengan syarat. Dengan syarat kalau ada orang yang datang kata ada hutang, dia kena jamin lah nak bayar benda tu. Okey, caranya banyaklah. Mungkin antaranya ialah bagi dulu siap-siap. Okey, syaratnya kita semua kena sepakat. Syaratnya kalau ada hutang, kita pakat tolak balik semua berapa persen. Boleh? Kan? Contohnya ada 1 juta, ada 10 orang. Bagi kita kira matematik senang lah kan. Dia ada 10 orang, seorang dapat 1 juta, seorang dapat apa? 10,000. Okey. 100,000. Dapat 100,000. 100,000. Kemudian katalah ada hutang 100,000. Nak tolak siapa punya? Tolak Along punya lah. Macam tu. Tak boleh. Dia kena tolak daripada awal tu sampai habis tu. Sikit berapa persen. Kan? Berapa? Seorang jadi 10,000. Okey? Jadi begitulah lebih kurang. Ataupun kalau lelaki perempuan, maknanya ada kalau lelaki macam mana? 5 katalah adik-beradik ada 3, 6. 6 anak. 6 adik-beradik, 3 lelaki, 3 perempuan. Okey? Jadi kalau katalah dapat kepada mereka sahaja. Lelaki akan dapat 2 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul tak? 2, 4, 6, 7, 8, 9. Jadi 7. 9. Okey, 9 ni bila nak bagi nanti kena bagi macam mana? Kalau ni kalau perempuan tu kena bagi 10,000, artinya lelaki tu kena keluar 20,000 lah. Dia tak boleh kata 10-10 lah. Tak boleh gitu. Pasal dia punya bahagian dia lain. Okey. Jadi itu adalah apa yang perlu dibuat oleh pewaris kalau nak uruskan harta pusaka terlebih dahulu. Okey. Dalam keadaan maurus, maksudnya individu yang diwarisi itu, yang diwarisi oleh mereka ada hutang tapi mereka nak selesaikan dulu. So syarat tu kena ada. Dia kena jamin untuk nak bayar hutang kalau datang pihak yang dengan dalilnya apa semualah kan, dengan bukti mengatakan mereka mengambil hutang ataupun si mati itu berhutang dengan mereka. Namun tidak boleh dituntut daripada pewaris lebih daripada harta pusaka yang sampai kepadanya. Kerana dia bukanlah rakan kongsi kepada si mati. Dia hanyalah berada di posisi orang yang mewakili ataupun naib dalam harta-hartanya. Ini satu kenyataan yang jelas menunjukkan bahawa kalau hutang tu, hutang tu dia tinggalkan 1 juta. Tiba-tiba hutang berapa? 2 juta. Tadi mula dapat 100,000, banyak ni kan. Tiba-tiba lah kena bayar semua balik semula. Lepas tu kena tambah lagi. Setiap seorang kena tambah 100,000. Dalam keadaan ni mengikut kenyataan di sini bahawa yang perlu kita bagikan ialah yang ditinggalkan sahaja. Lebih daripada tu kita tak perlu bagi sebenarnya. Sebenarnya kalau hutang kita tak perlu bagi. Tetapi ini dikaitkan dengan satu hadis lain lah kan, iaitu orang yang berhutang tu dia akan apa? Dia akan diazab sehingga hutangnya dibayar. Jadi dalam keadaan itu takkan kita nak biarkan, takkan kita nak biarkan keluarga kita yang mati itu
diazab, kita pun usaha untuk bayar. Kalau tak boleh usaha, maknanya kita tak cukup duit, sepatutnya ada pihak-pihak lain yang berusaha untuk selesaikan hutang tu. Okey. Tetapi itu dikira sebagai itu dikira sebagai satu amalan yang tambahan lah. Okey, pilihan, tapi dia bukan pilihan yang hukum dia sunat. Bila orang tu diazab, kita kena bantu dia. Tapi bantu tu mengikut kemampuan kita lah. Kalau nak bantu tapi tak boleh, katalah jual lah semua benda pun, katalah kita ada berapa rumah, dah jual semua rumah kita kecuali yang rumah kita duduk tu, pun tak boleh bayar juga. Nak apa? Nak jual rumah orang pula. Tak boleh kan? Dah tak ada lah, tak ada. Ini yang saya mampu. Tapi masih lagi ada 50,000. Tak boleh buat. Okey? Jadi perlu ada pihak-pihak lain yang membantu dalam urusan ini. Maksud kalau kita bayar kemudian next month ke tahun depan, tak ada masalah kan? Bayar apa? Hutang si mak bayar. Memang tak ada masalah, cuma dia diazab lah, itu je. Tak ada masalah pada kita, masalah pada dia lah. Kan dalam hadis tu bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dia tak nak sembahyang kan. Satu, Rasulullah tak nak sembahyang pada orang yang berhutang. Lepas tu ada seorang lelaki Ansar rasanya mengatakan dia akan bayar hutang tersebut. Bila jumpa beberapa hari, Nabi tanya dah bayar belum? Belum. Jumpa beberapa hari, dah bayar belum? Belum. Jumpa beberapa hari, dah bayar belum? Dah. Nabi kata al-ana baruda jilduhu. Okey, sekarang baru sejuk sikit kulit dia. Maksudnya sebelum ni, semasa kamu tak bayar ni, dia dikenakan seksaan dalam kubur. Okey. Okey, boleh. Begitu juga diterima daripadanya harta-hartanya dan hak-haknya, seperti khiyar al-aib, al-ghubn, at-tadlis, dan seperti pajakan, jaminan dan sebagainya. Maksudnya apa sahaja yang ditinggalkan oleh si mati, okey, sekiranya ada pewaris, maka pewaris itu akan mewarisinya. Okey, kalau ada harta, kalau ada hutang, kalau ada hak. Kan macam hak tadilah kan, kalau kita ambil contoh pasal ni yang ada depan kita. Ada contoh lain tak? Ada lagi agaknya, tapi tak apalah. Syarikat Mufas kan. Jadi kalau ada kematian di situ, yang akan diwarisi oleh pewaris-pewarisnya. Kan, hak untuk produce atau untuk menghasilkan air mineral ala Fontaine ni lah. Okey, begitulah. Jadi mereka akan mewarisi. Mewarisi tu mengikut kadarnya lah. Kalau ramai, dibagi-bagikan lah. Okey, contoh yang diberikan seperti khiyar al-aib. Maknanya khiyar al-aib ni ialah si mati tu dia baru je beli kereta. Okey. Dan ataupun dia beli barang lah, kita tak sebut apa, dia beli barang, dia ada khiyar al-aib dalam masa 3 hari. Ada, kalau ada aib boleh pulangkan balik semula. Itu dalam konsep Islam kan. Kalau yang sekarang ni saya tak tahu lah, kadang-kadang ada yang mengatakan sekali dah beli tak boleh pulangkan. Itu tak kenalah dengan konsep Islam. Sepatutnya dia dalam tempoh 3 hari. Okey. Kalau ada aib dia boleh kembalikan semula. Al-ghubun ni ialah macam unsur penipuan lah kan. Unsur penipuan, maknanya benda yang nampak jelas tapi sebenarnya tak begitu. Nampak bagus, sebenarnya tak begitu. Okey. Tadlis pun lebih kurang maksud begitu juga, iaitu penyembunyian. Okay, nampak macam baik luarnya, rupanya dah bukan macam itu. Luar je V6, tapi dalam dia sebenarnya 1.3 je. Okay. Kuasa dia lah, bukannya enjin dia. Okay. Dan seperti pajakan. Kalau dia pajakan, saya nak tulis gadai sebenarnya ni kan. Rahan ni gadai. Ubah balik gadaian. Dia menggadaikan harta dia kan. Jadi itu harta siapa lepas dia mati? Harta pewaris dia. Okey. Jadi yang perlu dibuat oleh pewaris ialah bayar semula untuk dapatkan balik harta yang digadaikan. Jaminan. Okey, dia menjamin sesuatu. Maka lepas dia mati, siapa jamin? Siapa akan teruskan jaminan tu? Okey, waris dia dan sebagainya. Okey. Hanya sahaja para, ini bahasa lama sikitlah saja letak. Hanya sahaja maksudnya maksudnya apa? Cuma para ulama berselisih
Adakah dia mewakili, maknanya pewaris mewakili pihak yang diwarisi dalam khiyar asy-syart dan dalam hak syuf'ah. Khiyar asy-syart syarat. Okey. Khiyar ni pilihan yang berdasarkan kepada syarat. Ini satu bidang perbincangan dalam fiqh kan. Okey, dan juga hak syuf'ah. Okey. Khiyar syarat pilihan yang berdasarkan pada syarat. Jika kalau dia mensyaratkan sesuatu, okey, ada tak pilihan kat situ. Kalau syuf'ah pula, syuf'ah ni ialah bahagian dalam rumah share 2 orang, okey, satu meninggal, seorang meninggal. Jadi waris dia ada hak syuf'ah ataupun tidak. Hak syuf'ah maksudnya boleh tak boleh tak kalau rakan kongsi si mati nak jual rumah, nak jual bahagian dia kepada orang lain, okey, tanpa memberitahu kepada waris si mati, boleh ke tak boleh? Okey, ada khilaf. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tak, dia ada hak syufa'ah, dia ada hak mendapat tawaran. Syufa'ah ni macam tawaran untuk membeli saham yang dikongsikan bersama. Faham syarikat, betul, ada syarikat besar, ada 50-50. Okey, A 50, B 50. B meninggal. Boleh tak A jual? Boleh tak A jual saham dia tu kan kepada orang lain? Tak jual kepada waris. Waris siapa? Waris B. Ini ada khilaf di kalangan ulama. Ada kata boleh, ada kata tak boleh. Ini nama dia syufa'ah. B mempunyai syufa'ah, hak syufa'ah. Pewaris dia pun mempunyai hak syufa'ah mengikut satu pandangan. Hak syufa'ah maksudnya dia kena ditawarkan dahulu bahagian A kalau A nak jual. A tak boleh jual terus kepada orang lain. Okey, ringkasnya begitulah. Tapi kat sini, jika dia tidak menuntutnya, okey, adakah pewaris mewakili si mati dalam khiyar syarat dan dalam hak syufa'ah jika dia tidak menuntutnya? Maksudnya masa hidup tu tak tuntut pun. Kalau dah mati macam mana? Okay, tapi kalau masa hidup dia tuntut, dia mati dalam proses menuntut tu dia meninggal. Memang waris dapat. Tapi kalau masa mati dia A jual kan, B buat tak tahu dia kata tak apa. Kan dia tak tuntut pun. Okay, bila dah meninggal je dalam proses tu, meninggal B pewaris B datang untuk menuntut. Kami ada hak syufa'ah. Okey, jadi ini memang tak ada. Tapi kalau dia tuntut ada, kalau dia tak tuntut, hak dia tak ada. Okey. Jadi pandangan yang sahih dalam perselisihan ini yang terakhir ni, pandangan terakhir adalah dia mewakilinya dalam semua posisi, termasuk posisi ini. Dalam keadaan ini pun dia mewakili si mati. Dia mendapat hak tu jugalah. Okey. Sama seperti yang sebelum ni yang kita bincangkan, perenggan sebelum ni, khiyar al-aib, al-ghubn, at-tadlis, ar-rahn, dhaman, kan, jaminan, dan sebagainya sebelum ini. Okey. Ringkasnya kat sini saya cuba nak dapatkan roh dia kan, ataupun orang sekarang kata falsafah kan, daripada kaedah yang ke-56 ni ialah pewaris tu bukan kerja dia makan harta je kan. Jangan ingat pewarisnya dia kira apa, aku ambil yang baik, yang tak baik itu kerajaan tanggung. Tak boleh gitu kan. Dia bahagian yang tak kena pun ataupun tak baik pada dia pun, hutang dan sebagainya, dia kena ambil tanggungjawab. Dia kena uruskan benda tu. Okey, dengan itu orang yang nak mati ni pun kan, dan kita semua nak matilah, kita pun kena fikir jugalah kan. Jangan tinggalkan benda yang busuk-busuk je kan kat waris kita. Dia orang tak apa, aku mati nanti dapat bayar hutang aku kan. Sedap lagu tu kan. Okey, jadi dia kena kirakan yang terbaik. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu arda, apabila Sa'ad bin Abi Waqqas sakit di Mekah, Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, wahai Rasulullah, keluarga aku tak perlulah pada harta, jadi aku nak sedekahkan kesemuanya. Okey, Nabi kata tak boleh. Sehingga kan setengah tak boleh. Dia berkata okey 1/3. Jadi Rasulullah mengatakan as-sulus was-sulusu kathir. Okey, 1/3 boleh. Tapi 1/3 itu pun kiranya banyak. Kan kalau nak kira adalah banyak. Nak sedekahkan daripada harta kita yang banyak ni, atau main sikit tak kisahlah. Kita nak sedekah 1/3. Tak. Lebih baik kurang lagi.
Kenapa? Kerana Nabi SAW mengatakan, innaka antada'a warathataka aghniya'a khairul laka min antada'ahum yatakaffafuna an-nas. Sesungguhnya engkau meninggalkan keluarga engkau dalam keadaan mereka kaya, lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan mereka ingatkan nak ni kan, dalam keadaan mereka apa? Miskin, meminta-minta daripada orang ramai. Okey? Boleh? Ada soalan? Dia tak ada soalan ni, sama ada memang faham betul ataupun tak faham langsung. Tak apalah, yang penting kita faham secara umumnya kan, kaedah-kaedah yang digunakan oleh para ulama kita dalam menentukan sesuatu hukum. Dia nak urusan antara ataupun dalam urusan harta pusaka kan, kaedah ini antara yang banyak digunakan. Nak tentukan kalau ada perselisihan yang berlaku, ini kaedah. Dia letakkan formula untuk para qadhi menjelaskan ataupun menyelesaikan sengketa yang berlaku. Okey. Kaedah yang ke-57. Kaedah yang ke-57. Okey. Yajibu hamlu kalamin natiqina ala muradihim mahma amkana fil uqudi wal fusukhi wal iqrarati wa ghairiha. Wajib mengangkat ucapan orang yang bercakap mengikut maksud mereka selagi mana mungkin dalam segala akad, fasakh, pengakuan dan sebagainya. Okey. Okey. Mengangkat, saya saja sebut mengangkat. Boleh juga kita nak gunakan kataan lain, iaitu mengira, mengambil kira. Wajib mengambil kira ucapan, kata-katalah orang yang bercakap mengikut maksud mereka. Okey. Selagi mana mungkin. Kalau boleh kita ikut maksud dia. Apa maksud dia? Okey, kita tak, kalau boleh kita ikut maksud dia. Okey, dan sebenarnya kita tak tengok sangatlah kepada lafaz dia. Kita tengok maksud dia. Faham? Okey, akad, fasakh, pengakuan, sebagainya dan sebagainya. Contohnya kalau dia kata, baliklah engkau ke rumah mak engkau. Ni apa ni? Apa maksud dia? Maksud dia balik Tapi kalau maksud dia adalah hukum, apa hukum dia? Hukum dia balik maknanya tak ada benda. Tapi kalau dia maksudkan cerai, cerai tak? Cerai. Okey, itu yang dimaksudkan dengan kaedah ke-57. Okey. Ini adalah kerana kata-kata adalah termasuk dalam perbuatan, dalam himpunan perbuatan. Masuk dengan itu masuk ke dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan-amalan itu adalah berdasarkan kepada niat. Okey, dan berdasarkan kepada niat-niat ataupun kepada niat, dan setiap seorang itu akan dapat apa yang dia niatkan. Maknanya dia akan dikira mengikut niat dia. Tapi dalam kes akad ni dia perlu penjelasan sekali lagi. Penjelasan sekali lagi maksudnya apa? Kalau kata pulanglah ke rumah mak kau. Okey lah, jika dah putuskan hukum kat situ oleh hakim, mana cerai kata, perlu tanya balik kepada lelaki tu lah. Memang. Perlu tanya pada dia lah. Perlu tanya pada dia. Okey. Dan dia tu kena cakap betul lah kan? Dia tak boleh kata kalau aku cakap memang cerai, habis cerai ni kan. So cakap lah tidak kan. Okey. Ikut macam mana pun dia tipu ke tak tipu, hakim akan kira ikut apa? Ikut apa yang dia cakap. Okey, dan bila hakim kira apa yang dia cakap, kan? Bila hakim kira apa yang dia cakap, sekejap ada gangguan sikit. Gangguan yang macam-macam tak apa. Apa tadi? Dan sekiranya hakim kira apa yang orang tu cakap, maka hukum dia terlaksana. Tetap terlaksana. Di dunia kita laksanakan hukumnya. Okey? Dosa tu cerita lain. Dosa tu antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dosa itu dikira kecil, maka akan hapuslah dengan. Tapi menipu ni kira dosa besar kan. Kalau dosa besar tu perlu kepada bertaubat, ataupun perlu juga ataupun kalau tak bertaubat, dia mati dalam keadaan tak bertaubat, maka di sisi Ahli Sunnah wal Jamaah, siapa buat dosa besar
dosa besar, mati tak bertaubat. Dia berada di bawah kehendak Allah. Kalau Allah ingin, Allah boleh azabkan dia terlebih dahulu dalam neraka sekian lama, kemudian baru dikeluarkan untuk masuk ke dalam syurga. Kalau Allah ingin, Allah boleh juga buat apa? Allah boleh juga mengampunkannya dan terus memasukkannya ke dalam syurga. Kerana dosa itu tak sampai ke tahap kufur ataupun syirik. Okey? Okey. Satu bahagian dah selesai, kata-kata termasuk dalam perbuatan. Okey. Dan perbuatan termasuk dalam hadis ini, innamal a'malu binniyat. Okey, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maksudnya seolah-olah nak membezakan antara apa yang okey, kata-kata termasuk dalam perbuatan. Okey. Seolah-olah di sini nak membezakan dengan satu benda, iaitu lintasan hati. Tahu tak lintasan hati tu apa? Sekarang kita sedang duduk kan? Kita sedang duduk. Hati kita ni dia buat apa? Dia tak buat apa, dia hanya memikirkan macam-macam. Buat macam ni, dia betul tak? Duk gerak kan? Macam-macam lah. Mengumpat pun ada, mencaci pun ada kan? Okey, nak fikir baik pun ada, fikir jahat pun ada, betul tak? Okey, dikira tak? Adakah itu amalan yang dikira? Itu amalan hati kan? Tapi itu tidak dikira selagi mana dia tak buat. Malam ya'mal au yatakallam kan? Selagi mana dia tak cakap ataupun dia tak buat. Okey? Cuma kalau benda tu baik, apa yang difikirkan tu adalah baik, dapat pahala dah. Kalau apa yang difikirkan itu adalah jahat, dapat pahala tak? Dapat pahala tak jahat. Apa dia? Dapat dosa ke tak? Tak dapat dosa. Okey, tak dapat dosa. Selagi mana sampailah dia buat. Bila buat pun dapat satu sahaja. Yang tadi kalau yang baik, dia fikirkan sahaja dia dah dapat baik, dapat satu pahala. Dia buat, dia dapat gandaan kepada 10, mungkin juga kepada 700. Okey, tanpa hisap. 700 dan mungkin sampai tanpa hisap. Okey. Jadi kata-kata, ucapan kita adalah termasuk dalam perbuatan. Okey. Dan bila kata-kata itu adalah perbuatan, maka tertakluk dengan hadis ini. Amalan adalah bergantung kepada niat. Dan setiap seorang itu, individu itu akan mendapat apa yang dia niatkan. Jadi kalau pergi kepada mahkamah, mahkamah tanya, apa maksud kamu? Okey? Mungkin dia cakap satu benda yang ada kemungkinan. Macam tadilah, bila bergaduh, pulang, pergi balik ke rumah mak kau. Macam tadilah kan, balik rumah, ya, balik rumah mak you kan. Dia pun balik kata, mak dia tanya, ni apa dia balik tiba-tiba ni waktu malam ni kan. Dia suruh balik, kita balik. Jadi apa dia? Balik itu je. Gitu je lah. Dia cakap apa? Dia cakap macam ni. Kenapa kena gaduh-gaduh? Ni macam mana? Kira apa ni? Kalau timbul masalah cerai ke tak cerai ke? So jawapannya ialah apa? Jawapannya ialah apa? Kembali kepada mahkamah, dan mahkamah akan putuskan mengikut niat suami itu, niat lelaki tadi. Tapi kalau katalah dia cakap balik rumah mak kau, tapi ni bukan cerai kan. Awal-awal lagi dia cakap lah, pergi balik kejap, bagi 2-3 hari ke kan, tapi ni bukan cerai kan. Dia tak yakin mahkamah ni bukan cerai, nak bagi kita tak tension je, contohlah dia cakap gitu kan. Okey. Jadi itu memang tak cerai lah. Tapi kalau tak ada benda tu, ada kemungkinan, maka lihat pada niat. Okey. Adapun perkara yang berkaitan dengan dirinya sendiri, maka ini tidak mengandungi pengecualian, kerana pemberat ataupun ibrah ataupun perkara yang diambil kira adalah apa yang diniatkan dan bukan apa yang dilafazkan. Okey, baca lagi. Adapun jika berkaitan dengan kata-katanya itu, ini bahasa lama betul ni, hak orang lain, maka kita mengambil kira apa yang dia niatkan, kecuali jika orang itu menuntutnya dengan muqtada ataupun mafhum ataupun hasil lafaznya. Kita tidak boleh menghukum kecuali dengan yang zahir berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama aqdi binahwi mimma sami'tu mimma asma'. Okey, ulang balik semula. Okey, baca yang tu saya rasa confirm tak faham, ulang balik semula kan. Okey, kalau berkaitan dengan diri sendiri, okey,
Tidak boleh ada pengecualian. Kenapa? Kerana ibrah ataupun pemberat ataupun penentuannya adalah apa yang diniatkan dan bukannya apa yang dilafazkan. Katalah dia sebut sesuatu tentang diri dia, okey, dan dia memang tahu maksud apa yang dia cakap tu, okey, jadi dikira apa? Dikira maksud dia, tak boleh dikira lafaz. Boleh, okey. Kalau berkaitan dengan orang lain, boleh jadi dikira lafaz, boleh jadi dikira maksud. Faham? Okey. Cuma contohnya lah kan. Contohnya ada tak contoh? Kat sini dia tak bawa kan. Tapi kita cuba tengok dalam kehidupan seharian kita. Okey. Mungkin boleh. Kadang-kadang kita dengar ulama-ulama kita mengeluarkan sesuatu kenyataan-kenyataan, okay, yang bersifat ataupun ambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila ditanya oleh seorang wanita tua kan, boleh tak, adakah dia berpeluang untuk masuk syurga? Betul. Jadi Nabi mengatakan dalam syurga tak ada orang tua. Okey, tak ada orang tua. Jadi perempuan tu pun menangis kan. Maknanya dia tak boleh masuk syurga lah kan. Masuk Islam tapi tak boleh masuk syurga pasal dia tua. Jadi bila dia nak pergi, Nabi panggil balik. Nabi kata, kan kau dalam syurga, kenapa? Kerana dan kau akan dikembalikan kepada umur muda. Tua macam mana pun bila masuk dalam syurga nanti umurnya adalah berapa? Tak silap saya 35 ke gitu. Kan? Umur muda lah. Okay? Jadi itu maksud Nabi SAW. Jadi yang dikira ialah apa? Lafaz ke ataupun maksud? Yang dikira ialah maksud. Ini berkaitan dengan orang kan? Berkaitan dengan orang. Okay? Tapi kalau berkaitan dengan diri sendiri, hanya boleh dikira maksud, tak boleh dikira lafaz. Dia mungkinlah dalam satu-satu dalam urusan mahkamah dan sebagainya ataupun urusan pengadilan, kalau dia cakap sesuatu tentang diri dia, kan dia guna perkataan yang lain sikit, kan? Okey, tapi dia maksudkan lain. Yang akan dikira hanyalah maksud sahaja. Tak boleh langsung dikira lafaz. Tak boleh langsung dikira lafaz. Okey. Tetapi macam kes yang pertama tadi, kan? Kalau kita mengatakan, menyebut sesuatu tentang orang lain, okay, kemudian orang tu dia dia menuntut untuk hukum dijalankan atas dasar apa? Atas dasar lafaz, bukan atas dasar maksud. Maka di situ apa? Di situ hakim akan mengira lafaz. Hakim tak akan mengira maksud. Itu muka surat 3. Adapun jika berkaitan dengan kata-katanya itu hak orang lain, okey, maka kita mengambil contohlah kan dia kata berkaitan dengan hak orang lain, dia bagi ataupun dia bolehlah kot agaknya kan, dia bagi sesuatu kepada orang, jadi dah bertukar hak kan. Okay, saya bagi benda ni pada dia, dah bertukar hak. Okay. Jadi boleh tak bila ditanya balik dia kata saya tak bagi benda ni, saya bagi penggunaan dia. Bukan saya bagi hak milik, saya bagi penggunaan. Tapi dari sudut perkataan di kawasan tu, bila saya bagi awak, artinya ambil lah, hak milik lah. Kan? Kalau saya bagi guna, barulah bagi guna. Betul tak? Boleh macam tu? Kan? Ada tak dalam bahasa kita, kan? Saya pinjamkan dengan ambil, saya bagi. Kalau saya bagi ni, adakah maksud dia pinjam? Ni apa ni? Ni saya bagi. Apa? Maksudnya apa? Ambil terus lah kan? Betul tak? Macam ni. Ambil. Baik, saya bagi ni. Lepas tu, datang ke depan, mana air tu? Saya pinjamkan je. Tak. Ustaz kata saya bagi. Bagilah.
Yang mana bagi pinjam pula kan. Okey. Tapi kalau dia kata saya pinjamkan, saya bagi yang ni, seminggu lagi bagi balik. Faham lah kan? Apa? Pinjam lah. Tapi yang ni tak payah bagi balik lah kan. Contoh saya bagi apa-apa, bagi yang ni seminggu lagi bagi balik. Pinjam lah. Saya bagi yang ni, awak ambil. Dia tak kata apa-apa. Maksudnya apa? Boleh dia maksudkan dalam hati dia mungkin boleh maksud pinjam. Tapi kalau pergi sampai ke mahkamah, kan? Mahkamah cek boleh apa yang awak cakap. Tengok rakaman, saya bagi benda ni, awak ambil lah. Ini ada maksud apa? Bagi. Pemberian, hibah. Okey. Tapi ada juga, tak. Tapi Tuan Hakim, saya maksudkan dalam hati saya ialah pinjam. Okey. Lepas tu, seorang lagi akan mengatakan, kita nak kira yang zahir. Saya tak tahu hati dia kata apa. Saya bukan ada scanner tengok hati dia kan. Macam mana hati dia cakap apa. Saya tak ada yang tu. Kursi elektrik yang akan menentukan saraf kita tu kata apa. Tak, bukan yang tu. Saya tak ada yang tu. Tu polis yang ada kan. Saya tak ada. Jadi saya hukum yang zahir je lah. Di situ, innama aqdi binahwin mimma asma'. Saya menghukum mengikut apa yang saya dengar. Okey? Okey, boleh faham InsyaAllah. Perenggan seterusnya memberi sedikit penerangan. Termasuk dalam bab ini, walaupun dia bab lain, tapi memberi sedikit penerangan apa dia. Termasuk dalam bab ini topik kinayah. Kinayah ialah perkara yang tersirat. Okey. Dalam semua perkara yang mempunyai sarih dan kinayah. Kinayat ni banyaklah kinayat, banyaklah kan. Kalau kinayah, sebab tu bukan salah tu, memang asal yang pertama tu kinayat, banyak bukan benda-benda yang tersirat ni. Sekiranya benda yang tersirat, perkataan yang digunakan tu boleh membawa maksud sarih iaitu tersurat, dan boleh membawa maksud kinayah iaitu tersirat. Faham tak? Faham tak bang? Kan? Ada contohlah kalau kita kata ada singa datang. Singa datang boleh bawa maksud dua. Apa? Tersurat singa, seekor singa ada kat luar tu. Yang kedua, kinayah iaitu seorang yang garang. Betul tak? Tapi kita guna perkataan ni adalah perkataan kinayah, perkataan tersirat. Boleh membawa dua maksud. Okey? Maka yang sarih adalah yang tidak, dia huraikan kat sini pula maksud sarih tu apa, kinayah tu apa. Maka ketahuilah yang sarih adalah yang tidak membawa maksud kecuali topiknya, kecuali lafaznya. Sarih ni kalau kita sebut lelaki, boleh tak lelaki tu maksudnya binatang? Boleh. Ada lelaki kat luar, tengok tak ada anjing. Itulah dia, lelaki tu. Kita jangan tengok dia balik semula, aku tak kawan dengan orang ni kan. Pasal dia tak betul cara dia cakap tu. Tapi kalau dia kata kat luar ada singa, tengok ada seorang lelaki yang tengah garang kan. Betul tak? Betul, pasal itu adalah lafaz apa? Lafaz kinayah ataupun tersirat. Jadi Syekh Sa'di menghuraikan, sarih adalah lafaz yang tidak membawa maksud kecuali lafaz itu. Jelas, cakap tahu. Okey. Tapi dan kinayah pula apa dia? Adalah apa yang membawa maksud topiknya dan juga topik lain. Maknanya dia boleh bawa maksud lafaz itu dan lafaz lain. Singa boleh jadi singa yang betul. Kalau dekat-dekat dengan Hulu Kelang tu mungkin singa betul lah. Tapi kalau dekat Taman Tun, singa mana nak datang? Tak ada kan? Okey, orang lah maksudnya. Okey. Namun tengok ni. Namun jika dia niatkan salah satu atau ada qarinah maksudnya petunjuk padanya, ianya berubah menjadi sarih. Macam mana? Namun jika dia niatkan salah satu ni apa dia? Tersirat, tersurat. Sarih, kinayah. Okey, lafaz kinayah. Okey, dia cakap. Okey. Lepas tu dia niatkan salah satu. Okey. Ataupun ada qarinah. Okey. Contohnya kita dengar apa? Bunyi singa, betul kan? Kita dengar betul. Lepas tu dia tengok, ada singa kat luar. Kita akan ingat apa? Bunyi tadi tu adalah qarinah, petunjuk bahawa yang dimaksudkan bukannya orang garang. Buka pintu, jangan buka pintu. Kan dia dah bunyi dah bunyi apa dia? Singa mengaum tadi. Lepas tu dia kata ada singa kat luar. Jangan pergi buka, tengok. Maknanya kita nak anggap dia maksudkan apa? Kinayah. Maksudnya dia maksudkan lelaki yang berani. Taklah, dia maksudkan singa lah. Okey. Kalau ada dua benda ni ataupun salah satu daripadanya, yang perkataan kinayah tadi
perkataan kinayah tadi akan menjadi sarih. Dia tak jadi lagi dah kinayah. Okey? Begitu juga segala permasalahan sumpah. Lafaznya dikembalikan kepada niat dan maksud orang yang bersumpah. Sehingga niat itu menjadikan lafaz am itu khas dan khas itu am. Okey, kalau dia bersumpah kemudian dia cakap sesuatu lah, dia sumpah dia cakap sesuatu. Dia sumpah dia cakap sesuatu. Okey, kita kena tengok niat dia. Kan contohnya saya bebaskan hamba-hamba saya. Okey, ataupun saya berikan benda ni. Okey. So kalau dia ada niat yang tertentu, dia kata demi Allah lah kan, demi Allah kan, saya buat begini. Demi Allah saya tak buat begini. So dia kena tengoklah apa maksud dia sebenarnya. Okey. Jadi kalau senyap sikit boleh tak? Jadi niat itu akan mengubahkan maksud lafaz yang umum tu kepada khas dan lafaz yang khas kepada umum. Okey. Dan yang pentingnya kat sini ialah kita perlu lihat kebiasaan dan adat, dua benda ni. Kebiasaan dan adat dalam urusan lafaz-lafaz manusia, orang ramai, masyarakat. Okey. Ada lafaz yang digunakan di satu tempat, kat tempat lain dia membawa maksud lain. Jadi kita tak boleh hukum dia dengan penggunaan di tempat lain. Boleh? Okey. Dan ini mengandungi hubungan besar dalam dengan pengetahuan terhadap maksud dan tujuan mereka. Okay, kerana mengetahui maksud dan tujuan adalah satu benda yang cukup penting yang perlu diketahui oleh qadi ataupun bahasa kita hakim. Yang hakim dia kena tahu apa maksud dia. Okey. Nah, kalau dia cakap begini, dia maksudkan dia mungkin boleh maksudkan menghina, dia mungkin boleh maksudkan kataan yang asal. Kan? Contohnya kalau ada orang Terengganu ke kan, datang dia kata dia sebutlah kan, dia sebut pada seorang perempuan ni kan, mu ni jalang mana? Mu jalang mana? Tahu jalang. Jalan lah dia, maksud dia tu jalan, nak jalan ke mana kan. Tapi kita dia ni telah menghukum kawan tu sebagai jalang, perempuan jalang, iaitu penzina. Tangkap dia kan, bawa pergi ke hakim. Dia menuduh kawan ni sebagai penzina. Laksanakan hukuman apa? Tak ada jam lah, hukuman apa? Sebatan. InsyaAllah kat Kelantan adalah kan nanti hukuman sebatan kepada thamanin jaldah, 80 kali sebatan kepada orang yang qazaf, menuduh zina. Kan dia kata dah hamba tak maksud itu kan. Dia ceritalah dia tak maksudkan jalang ni maksudnya jalang lah. Dan memang jalang tu tak. Kita kena check pada semula. Tengok kamus. Jalang untuk apa? Untuk orang Terengganu maksudnya jalan. Jalan-jalan sia-sia kan. Tapi dia ada G tambahan belakang tu. Mungkin boleh mengubah maksud di Kuala Lumpur. Tapi kalau di sana biasalah. Jangan kita panjanglah kan. Kita jalan-jalan dia kata kita jalang. Kan? Berat kan betul. Dia kena tengok kebiasaan dan adat. Okey. Dalam lafaz-lafaz manusia, itulah lebih kurang maksud daripada perbincangan ni, walaupun mungkin tak secara detail, tapi secara umumnya kita dah dapat faham bahawa ada perbincangan yang agak terperinci, okey, untuk menentukan maksud ungkapan manusia ataupun orang ramai dalam menentukan dalam mengenal pasti hukum. Okay, dan ini seperti yang kita sebutkan sebelum ni, qawaid fiqhiyah adalah sesuatu yang amat diperlukan oleh orang yang nak mengeluarkan hukum. Okay, tak kira lah, mungkin dia tu adalah hakim ataupun qadi. Mungkin juga dia orang biasa yang ditanya kan, kata abang ni apa hukum dia? Apa hukum saya cakap macam ni? Kan? So kalau situasi yang dia cakap tu boleh dikirakan maksud, kan, kita tanyalah apa maksud dia, kan, khususnya dalam masalah kahwin, cerai, kan, fasah, nikah dan sebagainya, ataupun urusan perniagaan,
Okey, itu memang benda yang perlu lihat kepada apa? Kepada maksud. Okey. Saya rasa itulah yang boleh kita bincangkan hari ini, insya-Allah. Kalau ada apa-apa soalan, ada apa-apa soalan tak? Untuk main tadi, Hmm. dia ada hutang macam beli kereta dia secara loan. So dia masih berhutang masa dia dah meninggal. Adakah dalam tempoh dia loan tu belum selesai, boleh mungkin pewaris tu atau dia disiksa juga? Ikut zahir hadis tu macam tu lah. Ikut zahir hadis tu kan. Maknanya hutang tu Mayat tu bukan milik pewaris. macam mana? Shh. Ulang balik semula. Hutang tu bukan milik pewaris macam mana? Bila macam harta tadi akan jadi pewaris. Tapi hutang tu akan masih milik mayat tu tadi, walaupun dia ada pewaris yang mungkin akan dia bagi kereta tu pada pewaris. Tu pewaris akan terus bayar hutang kereta tu. Jadi adakah macam dan hutang itu tadi menyebabkan masih atas mayat tu juga? Okey, sekejap. Saya cuba nak cuba fahamkan. Okey. Kalau ikut hadis tadi nampak macam tu lah, wallahu alam. Pasal bila lelaki tersebut, sahabat tersebut meninggal kan. Okey. Sahabat yang kedua tu kata hutang dia saya yang tanggung. Kan? Saya tanggung. Jadi macam Nabi tak kata kat orang tu. Kan Nabi kira mayit itu ataupun si mati tadi yang dikira sebagai diseksa. Okay, bahkan kalau yang mati syahid pun kan, yang mati syahid semuanya diampunkan kecuali illa dain, kecuali hutang. Sampai mati syahid semua diampunkan kecuali hutang. Okay. Setakat ni saya punya bukan fatwa lah, saya punya pandangan macam tu lah. Berdasarkan pada hadis tu, mungkin ada pandangan lain, kita akan cek balik insya-Allah. Okay. Macam kes soalan ni, pengalaman saya dalam banking tu ni, bila si pembeli kenderaan tersebut meninggal dan bila dia pergi ke amanah raya, harta contoh kereta ABC diwariskan kepada si Fulan berhak mendapatkan hak kenderaan tersebut dengan kenderaan daripada bank lah, tapi dengan syarat pembayaran bulanan diteruskan dan segala urusan bank diberi hak kepada pewaris tersebut. Bila bagi bank punya syarat bayaran bulanan hendaklah dilaksanakan seperti biasa. Ia macam si pembeli asal dah meninggal, masih dikenakan hukuman sebab pembayaran tu dia berterusan juga, cuma bertukar hak saja. Kalau itulah maksud yang saya faham tadi. Hadis tu memang menunjukkan benda tu dah bertukar hak lah. Maknanya hutang tu dah bertukar bertukar tangan. Kan? Maknanya apa dia? A meninggal, kemudian B kata hutang dia aku bayar. Kan, saya bayar hutang dia. Okey. Tapi Nabi tanyalah kan. Berapa hari Nabi tanya, dah bayar belum? Tak lagi. Dah bayar belum? Tak lagi. Dia macam installment tadi lah, dia akan bayar sampai habis lah. Okey. Setakat ni jawapan saya macam itulah setakat ni. So mungkin ada sudut yang lain yang mengubah pandangan tu. Faham tak? Sudut lain dari sudut yalah mungkin dari sudut pewarisan dan sebagainya lah kan. Tapi itu saya kena check balik lah. Tapi setakat ni macam itulah. Okay. Dan itu semua menunjukkan yang Rasulullah SAW menekankan kan, bab hutang ni kalau boleh jangan hutang, okay, dan cepat-cepat selesaikan. Sebab tu dia tak boleh kiranya daripada harta pusaka tu pun kena ambil dan selesaikan hutang, selesaikan wasiat, barulah diberikan. Okey. Dan kalau hutang tu dia
kira dibayar rapat kan, semua harta pusaka ataupun habis kat hutang, habis kat situ. Okey. Ada soalan lain? Cuma ada tu kan, rasanya ada kan Sultan, ada kadang-kadang apa dia? Dia sekarang macam Takaful kan? Dia macam M-Bank. Kalau jika peminjam meninggal, kan dia dah selesai lah. Okay, bagus kalau champion sekarang. Orang tak payah bagi, tak payah bayar dah. Bayar. Kan. So itu dikira biasanya takaful itu. Kan dia ada sebahagian yang berkaitan dengan takaful. Kalau berlaku sesuatu kepada orang yang berhutang tu, takaful akan selesaikan. Dan dia tak ada masalah lah yang tu. Itu pun kiranya apa? Kalau takaful lambat kan, dia kenalah pada waktu tu. Dia macam tadilah, macam dalam hadis tu, seorang tu dia meninggal. Yang tadi tu dia takaful lah, dia maknanya dia mengambil tanggungjawab. Takaful istimewa ini dia takaful tu sini maksudnya ialah membantu kan. Ta'awun, takaful dia akan masuk samalah. Bantu-bantu. Tapi kalau masalah hutang tu dia macam serius sikit. Hadis-hadis menunjukkan benda tu serius. Okey. Jadi kalau nak buat pinjaman, elok buat pinjaman yang berbentuk tadilah. Kan ada setengah pinjaman tu dia ada jaminan yang disebut tadilah, jaminan kalau berlaku sesuatu. Jadi dia akan pihak takaful tu akan selesaikan. So kita cubalah bayar. Kalau ada berlaku sesuatu pada kita pun tak tahu, qada dan qadar kan. Jadi pihak tu selesaikan, alhamdulillah lah. Okey, ada lagi soalan? Kalau tak ada, kita boleh tutup dulu majlis kita, insya-Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita kefahaman terhadap ilmu qawaid fiqhiyah, agar kita paling kurang boleh memahami kesukaran para ulama untuk nak mengeluarkan hukum. Kita tak keluarkan hukum, tapi kita tengok bila satu-satu masa mereka keluarkan hukum tu, dia akan keluarkan mungkin satu formula, dua formula, kita faham sikit-sikit, insya-Allah. Okey, dengan itu kita tutup dengan tasbih al-kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala.